Salam sejahtera saya ucapkan kepada pengurus majlis, Datuk Seri, ahli-ahli yang berhormat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang saya hormati sekalian. Berdirinya saya di depan tuan-tuan dan puan-puan hari ini untuk membincangkan sedikit tentang demokrasi dan sistem pengasingan kuasa di Malaysia. Doktrin pengasingan kuasa adalah merupakan satu konsep asas di dalam pemerintahan demokratik moden. Teori ini dilahirkan oleh seorang pemikir Prancis yang bernama Montesquieu. Doktrin pengasingan kuasa secara dasar berarti kuasa-kuasa pemerintahan kerajaan boleh dibahagi kepada 3 cabang, iaitu badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Perkara pokok mengenai konsep pengasingan kuasa ini ialah untuk menentukan supaya orang atau badan yang sama tidak dipertanggungjawabkan untuk menggubal undang-undang, melaksanakan polisi kerajaan dan menguatkuasakan undang-undang. Ini adalah bertujuan supaya pemusatan kuasa tidak berlaku kepada mana-mana pihak yang memerintah sebuah negara. Teori pengasingan kuasa ini menjamin kuasa pemerintahan dialihkan kepada 3 badan kerajaan untuk mengimbangkan kuasa masing-masing. Ini bermakna jika konsep ini diikuti sepenuhnya, maka ketiga-tiga cabang kerajaan itu tidak boleh bercampur tangan dalam hal ehwal, fungsi dan urusan mana-mana cabang kerajaan yang lain. Masing-masing hanya menjaga rukun-rukun rumah tangga sendiri dan tidak mencampuri hal rumah tangga pihak yang lain. Ketiga-tiga cabang pemerintahan ini mestilah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Mana-mana pihak tidak boleh menguasai kehendak pihak yang lain. Campur tangan mana-mana pihak akan mewujudkan pengaruh tak berpatutan dan seterusnya akan menimbulkan ketidakadilan akibat pemusatan kuasa kepada mana-mana satu cabang kerajaan. Sekarang saya nak ceritakan tentang apa yang berlaku di negeri Perak. Bagaimana eksekutif campur tangan dalam krisis negeri Perak ini. Bukankah seorang speaker berhak memanggil dewan bersidang? Kalau hak untuk memanggil dewan bersidang juga dirampas daripada seorang speaker, apakah nilai-nilai demokrasi yang kita warisi pada masa akan datang? Kita tidak mahu anak-anak kita hidup dalam kelambu demokrasi setengah masak. Saya telah memanggil untuk mengadakan persidangan tergempar pada 3 hari bulan Mac 2009. Tetapi saya dihalang oleh pihak-pihak tertentu dengan pelbagai alasan. Mengikut perintah-perintah tetap 8, seseorang speaker boleh memanggil persidangan tergempar dalam keadaan-keadaan yang amat memerlukan. Dalam keadaan biasa, notis 14 hari diperlukan untuk memanggil dewan untuk bersidang. Tetapi dalam keadaan tergempar, notis ini tidak diperlukan. Begitu juga perintah-perintah tetap 11 memberi kuasa penuh kepada speaker untuk menentukan tarikh dan masa mesyuarat yang diadakan. Apakah lagi peruntukan undang-undang lain yang diperlukan bagi membolehkan seorang speaker untuk memanggil dewan untuk bersidang? Undang-undang ini jelas menunjukkan speaker mempunyai budi bicara dan hak untuk memanggil dewan bermesyuarat. Tetapi sekali lagi kuasa speaker dicabar dan dicabuli oleh pihak eksekutif. Penasihat undang-undang negeri Perak campur tangan dalam kuasa legislatif dengan cuba menghalang daripada mengadakan sidang dewan tergempar itu. Beliau memberi pelbagai alasan dan tafsiran undang-undang yang tidak munasabah untuk menghalang persidangan dewan tersebut. Apakah kuasa yang ada pada penasihat undang-undang dalam menghalang persidangan dewan tergempar? Siapakah yang memberi kuasa sedemikian untuk bertindak di luar bidang kuasanya? Tindakan beliau boleh disahihkan sebagai satu lagi penghinaan terhadap Dewan Undangan Negeri Perak. Yang mulia, beliau tidak ada kuasa untuk menasihat atau memaksa speaker untuk tidak mengadakan persidangan Dewan Negeri. Penasihat undang-undang cuba mentafsir undang-undang bagaikan ada udang di sebalik batu. Saya ingin mengingatkan supaya jangan meniadakan doktrin pengasingan kuasa yang menjadi tunggak demokrasi sebuah negara. Gangguan-gangguan seperti ini akan mencemarkan nama baik institusi perundangan yang disanjung tinggi. Bukan saja itu, di sini saya juga senaraikan beberapa peristiwa di mana wujudnya campur tangan pihak eksekutif dalam hal ehwal legislatif di negeri Perak. Pertama, SPR tidak mengiktiraf arahan speaker untuk mengosongkan 3 dun di Perak, iaitu Cangkar Jering, Behrang dan Jelapang, di mana adun-adun kawasan itu telah pun meletak jawatan. Untuk itu saya amat bersetuju dengan saranan yang dibuat oleh Yang Berhormat Salahuddin untuk meletakkan SPR di bawah parlimen, di bawah selian parlimen. Keputusan Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan untuk menggantung Datuk Seri Zamri dan Barisan Esko Haram
dipertikaikan, dicabar dan diheret ke mahkamah. Mahkamah campur tangan dalam kes lompat kata. Mahkamah juga masih belum menyelesaikan kes di antara speaker lawan SPR. Kes Datuk Seri Nizar lawan Datuk Seri Zamri pun masih belum diselesaikan. Semua ini menjelaskan bahawa ada tangan hitam yang cuba menghalang mahkamah daripada memberi pengadilan kepada rakyat, terutamanya rakyat negeri Perak. Maka ini nampak dengan jelas bahawa wujudnya masalah dalam pengasingan kuasa di negara kita. Banyak lagi perkara-perkara yang boleh diperjelaskan. Antaranya satu daripadanya ialah berkaitan dengan kes PK Lingam, di mana baru hari ini Menteri Datuk Seri Nazri mengatakan bahawa beliau menafikan keputusan mahkamah dengan hanya mengatakan dialah menteri dalam menteri yang bertanggungjawab terhadap bahagian badan kehakiman, dan beliau boleh memberi pandangan beliau. Ini juga jelas menunjukkan bahawa adanya campur tangan pihak eksekutif secara terus kepada dalam bidang-bidang yang lain, contohnya legislatif dan juga pada kehakiman. Buat banyak lah. Kuasa eksekutif telah berluasa dan cuba mempengaruhi cabang legislatif dan kehakiman di negara ini. Kuasa ini perlu dikawal. Jika tidak, ia akan memusnahkan seluruh negara. Akhirnya rakyat menderita. Pemusatan kuasanya yang terlampau akan melumpuhkan keseluruhan sistem pentadbiran negara ini. Kita harus ingat, power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan yang melampau akan mewujudkan gejala-gejala negatif yang lain seperti rasuah dan jenayah. Kalau ditelitikan, memang kadar peningkatan jenayah dan rasuah semakin meningkat. Contohnya kes PKFZ, skandal Mica Holdings, skandal pembelian kapal selam. Antara kes-kes jenayah yang tidak mendapat pengadilan yang sewajarnya akibat penguasaan kuasa yang terlampau kepada pihak eksekutif ialah Teo Beng Hock, Kugan, Altantuya, Sujata, Balasundram dan banyak lagi. Oleh yang demikian, Pakatan Rakyat sebagai the government in waiting seharusnya mencari jalan penyelesaian yang adil untuk menyuburkan konsep pengasingan kuasa dan check and balance di negara ini. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ahli falsafah unggul Plato pernah membantah seorang ahli falsafah yang muda kerana beliau mengatakan bahawa keadilan adalah apa yang ditentukan oleh si terkuat. Tetapi nampaknya di Malaysia teori ini mula mendapat tempat dan dipraktikkan secara terbuka. Yang kuat dinaikkan di atas, yang adil dilupakan. Keadilan diabaikan semata-mata untuk terus berkuasa. Ini dapat dilihat dalam konteks negeri Perak, bagaimana Barisan Nasional menggunakan kekejaman dan kekerasan dalam menjatuhkan kerajaan Pakatan Rakyat. Tambahan pula, mahkamah juga tidak menunjukkan minat dalam menyelesaikan krisis politik ini dengan serta-merta. Keadilan adalah sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam membuat keputusan atau penghakiman. Apakah gunanya kita bercakap tentang the rule of law atau pemerintahan berasaskan undang-undang, hak kemanusiaan dan demokrasi jika pemimpin-pemimpin negara tidak lagi menghormati prinsip-prinsip keadilan yang asas? Sebagai akhir kata, Pakatan Rakyat sudah mula berganjak menuju ke Putrajaya. Untuk mencapai aspirasi ini, kebutuhan perhubungan di antara komponen parti-parti Pakatan Rakyat adalah sangat penting. Di Perak, hubungan di antara DAP, PAS dan Perak adalah sangat erat. Lebih erat daripada sebelum 8 Mac 2008. Selepas krisis Perak bermula, hubungan dan keakraban kami menjadi semakin kukuh. Dulu kami berpegang, kini kami berpeluk. Inilah pencapaian Pakatan Rakyat yang terunggul dan dibanggakan oleh kami di negeri Perak. Harap hubungan yang sama dijadikan sebagai model oleh DAP, PAS dan PKR di semua negeri-negeri lain di seluruh Malaysia. Selamat bertapak di Putrajaya. Salam perpaduan, salam reformasi, hidup rakyat. Sekian, terima kasih dan terima kasih.